Salam sejahtera semua, salam Malaysia, salam Madani, apa khabar? Semoga semua sehat. Kita bertemu kembali dalam siri yang kelima hari ini, PL Hands On, online session Negeri Sembilan. Semoga semua sehat walafiat di luar sana. Hari ini sebelum kita teruskan dengan perkongsian dari Cikgu Riwashini Rahmat dari SJKT Port Dickson, kita akan dengar dahulu sisipan siri 5 dari Dr. Mustafa bin Majid. Kalau dah bersedia kita boleh sama-sama dengar. Konsep learning experience ni adalah satu konsep penting yang tidak begitu diberikan perhatian sebelum ini. Ini adalah dapatan daripada kajian konsep learning experience ni adalah satu konsep penting yang tidak begitu diberikan perhatian sebelum ini. Ini adalah dapatan daripada kajian dalam tempoh beberapa dekad berkaitan dengan bagaimana manusia belajar, how people learn, especially dalam bidang sains kognitif. Sains kognitif ni banyak memberi fokus kepada kajian berkaitan bagaimana manusia belajar. Sebelum ni kita tak banyak pengetahuan tentang perkara ini. Jadi dengan berkembangnya disiplin sains kognitif ini memberikan kita lebih maklumat berkaitan dengan pembelajaran, dan ini kita boleh gunakan dalam memantapkan lagi pelaksanaan pengajaran pembelajaran di sekolah. Okey, sebab tu saya selalu tanya soalan kan. Bolehkah kita mengawal pembelajaran? Kita mengawal pembelajaran. Sebab kalau kita tengok, ini pun adalah dapatan daripada kajian sains kognitif, yang menerangkan bagaimana pembelajaran itu berlaku. Pembelajaran itu berlaku di dalam pemikiran anak-anak. Bagaimana kita nak mengawal sesuatu yang berlaku dalam pemikiran anak-anak? Mungkin sebelum ni kita nampak macam kita boleh kawal. Sebenarnya kita tak boleh kawal. Sebab dia berlaku dalam pemikiran. Berlaku dalam otak. Berlaku dalam otak. Sebab tu macam cognitive scientist ni, nama dia Daniel Willingham. Dalam buku dia kata, why don't students like school? Mengapa anak-anak tak suka sekolah? Tak suka sekolah. Tak suka sekolah ni maksudnya itu kena bincang lain lah. Itu ada dia punya kajian berkaitan dengan perkara ini. Cuma yang penting dekat sini ialah untuk menentukan pembelajaran itu berlaku, kita kena faham bagaimana manusia belajar. Pertama, untuk memastikan pembelajaran itu berlaku, perlu ada tumpuan. Sebab tu kita kena sediakan satu persekitaran di mana anak-anak akan memberi tumpuan, memberi perhatian. Tumpuan. Sebab tu persekitaran tu mesti persekitaran yang membolehkan tumpuan berlaku. Dan pembelajaran melibatkan dua jenis ingatan. Ingatan bekerja ataupun working memory, dan juga ingatan jangka panjang, long term memory. Jadi apa yang
maklumat ataupun apa bahan-bahan yang dipelajari itu akan dikaitkan dengan working memory. Dimasukkan dalam ingatan bekerja ataupun working memory itu, dan di working memory itu akan mengaitkan pula bahan-bahan yang baru yang sedang dipelajari itu dengan ingatan jangka panjang. Kalau tidak ada connection, tidak ada kaitan, tidak ada, anak-anak tak dapat nak kaitkan apa yang dia sedang belajar dengan apa yang dia telah belajar. Long term memory itu adalah sesuatu yang telah dipelajari. Kalau tak dapat dikaitkan, maka pembelajaran tidak berlaku. Itu dia panggil akan dilupakan lah. Sebab tu kita tak heran kalau hari ni kita ajar, besok tanya, dia tak dapat nak terangkan. Macam dia tak belajar. Memang dia tak belajar lah. Sebab apa yang dia pelajari itu tak dapat dikaitkan dengan long term memory. Benda-benda macam ni kalau kita tak tahu, jadi kita tak dapat merancang. Proses merancang pembelajaran itu yang kita namakan sebagai merancang pengalaman pembelajaran. Sebab tu cikgu kalau biasa membaca literature, bahan literatur, macam kita baca jurnal, baca buku dan sebagainya itu, dalam perbincangan pelaksanaan kurikulum, mereka banyak menggunakan istilah learning experience. Kurikulum itu adalah merupakan learning experience. Bukan learning, tapi learning experience. Okay? Jadi benda-benda perkara begini sangat penting kita faham dulu, ya. Dan ini saya petik daripada buku. Ini dia orang ni pun ada saintis juga ni. Saintis ni Nilan dan juga Krishna ni. Evidence Informed Learning Design. Dah habis. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Mustafa atas sisipan sebentar tadi mengenai why don't students like school. Kita kena tanya balik pendekatan yang kita gunakan di peringkat sekolah dan mana yang sesuai untuk diaplikasi di peringkat sekolah. And the best part of all, we can design experience. So take that in heart, plan out our lessons well, supaya kita dapat jadikan PDP yang lebih menarik di kelas. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya Puan Sheila, SISC Plus Bahasa dari PPD Podiksert. Puan-puan yang ingin buat perkongsian di laman Zoom ini, CDL Hands On, boleh hubungi saya di talian 019-22-66-977. Saya ulang, 019-22-66-977. Baik, untuk perkongsian hari ini kita ada seorang guru cemerlang dari Sekolah Tamil Podiksert. Beliau bernama Rivashini Raman yang akan berkongsi dengan kita mengenai didik hibur dalam matematik bersama Encrypt Numbers. Baik, kajian ini merupakan satu usaha yang diambil oleh penyelidik dalam menjalankan PDPC matematik yang berdidik hibur dengan memperkenalkan kaedah Encrypt Numbers. Ia merupakan satu teknik menukarkan 26 abjad kepada nombor. Didik hibur dalam matematik bersama Encrypt Numbers dapat mengelakkan kebosanan murid di kelas dan aktiviti PDPC yang berpusatkan murid.
Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cikgu Rivashini. Silakan Cikgu. Selamat sejahtera Puan, boleh dengar? Kuat sikit boleh tak Cikgu Riva? Tak berapa jelas. Okey, boleh dengar Puan? Boleh, kalau boleh kuatkan lagi bagus. Kuatkan lagi. Okey. Saya share sebenarnya skrin dulu. Salam sejahtera diucapkan kepada Puan Sheila, SIC Plus Bahasa dari PPD Port Dickson dan juga selaku moderator program CDL dan juga guru-guru yang dikasihi sekalian yang sudi hadir atas talian untuk mendengar perkongsian saya pada petang ini. Okay, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya Cikgu Rivashini Raman, guru cemerlang matematik dari SJKT Port Dickson. Pada petang ini saya ingin membuat satu pembentangan perkongsian saya yang bertajuk D-Day Hibur dalam matematik bersama Encrypt Numbers. Okay. Terdapat pelbagai isu yang merumitkan proses PDPC kita dalam matematik dan salah satu ialah kebosanan murid mempelajari mata pelajaran matematik di kelas. Perkara ini dapat kita lihat melalui kelakuan murid di bilik darjah di mana mereka tidak menumpukan perhatian mereka semasa guru mengajar. Mereka selalu berasa mengantuk, bercakap dengan rakan bersebelahan, menconteng buku lah. Lepas tu bermain dengan sesuatu benda yang kecil dan paling kerap yang kita boleh dengar daripada murid ialah cikgu, saya nak pergi ke tandas, saya nak keluar dari kelas. So mereka suka keluar dari kelas. Hal ini berlaku sebab mereka tidak berminat atau proses PDP kita yang rancang itu tidak begitu menarik perhatian pelajar. So bagi mengatasi masalah ini, saya telah mengambil satu usaha untuk menggabungkan unsur D-Day Hibur dalam matematik dengan memperkenalkan kaedah encrypt number. Okey, mari kita lihat apa itu encrypt number sebenarnya. Encryption ini merupakan satu proses yang digunakan untuk menggaburkan informasi asal supaya informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa pengetahuan yang khusus. Ia merupakan satu bab yang sangat menarik untuk dieksplor dan juga khususnya kita akan belajar yang tentang encryption ini di pengajian tertinggi bagi subjek matematik, dan konsep encryption ini telah saya dimudahkan mengikut tahap murid sekolah rendah dan digunakan sebagai satu kaedah dalam unsur didik hibur. Okay, kumpulan sasaran saya ialah murid tahun 6 iaitu seramai 15 orang murid dan saya telah memilih responden saya yang berada di tahap penguasaan 3 dan 4 dalam matematik. Okey, objektif saya ialah 2 iaitu untuk menarik, mengenal pasti minat dan juga kecekapan murid membentukkan nombor dan juga menjawab soalan matematik dengan menggunakan encrypt numbers bagi tajuk nombor bulat dan operasi asas, bagi tajuk pertama dalam matematik ya. Okey, teori kecerdasan dan juga kepelbagaian Howard Gardner 1983, yang ini merupakan teori yang diutarakan oleh Howard Gardner. Teori ini membantu saya untuk dalam proses kajian ini, iaitu ia terdapat sebanyak 8 kecerdasan kepelbagaian yang perlu dikuasai oleh seorang murid. Tetapi dalam ini saya telah memilih sebanyak 3, iaitu ia membantu dalam card encrypt numbers yang saya akan tunjukkan after this, iaitu verbal linguistic, logic matematik dan juga interpersonal. Ketiga-tiga kecerdasan kepelbagaian ini dia membantu dalam pelajar PDPC matematik. Okey, menurut Jasmine,
beliau mengutarakan bahawa unsur kecerdasan kepelbagaian ini boleh dimasukkan ke dalam rancangan pengajaran mengikut kesesuaian topik yang cikgu ajar. Dan menurut Armstrong pula, dalam mengintegrasikan kecerdasan pelbagai ini, seseorang guru itu perlu menetapkan objektif pengajaran terlebih dahulu dan juga guru tersebut perlu memikir sesuatu persoalan. Mereka perlu menanya soalan dulu untuk mencapai objektif pengajaran kita pada hari tersebut. So yang ini merupakan 8 objektif dan saya hari ini utarakan 3 objektif ini, iaitu yang pertama dalam verbal linguistik. Bagaimana card and crib number ini membantu pelajar saya menggunakan perkataan-perkataan secara lisan atau tulisan. Dalam card and crib number ni, murid tidak sahaja mereka menguasai matematik atau kita tackle mereka dalam mata pelajaran matematik, tapi ia juga membantu pelajar tersebut untuk menguasai bahasa mereka. Dan kedua, soalan kedua ialah bagaimanakah murid saya ini memasukkan nombor-nombor tersebut dalam pengiraan atau pemikiran logik mereka dengan menggunakan card and crib number. Dan ketiga pula, interpersonal. Bagi ini soalan yang saya utarakan ialah bagaimana pelajar saya mewujudkan perkongsian antara pelajar supaya mereka tidak sahaja pasif di dalam kelas, maka dengan menggunakan card and crib number ia dapat membantu pelajar tersebut mereka dapat berkongsi pendapat dan juga their outcomes with their friends. Okay. Okay. Ini merupakan 3 langkah didik hibur matematik bersama Encrypt Numbers. Pertama, murid menulis kosakata bahasa Inggeris dengan menggunakan aplikasi Random Word. Kedua pula, murid akan menukarkan kosakata tersebut kepada nombor dengan menggunakan card Encrypt Numbers. Dan ketiga pula, murid akan menggunakan nombor yang dibentukkan tadi untuk menjawab topik dari nombor bulat dan juga operasi asas. Okey, mari kita lihat setiap langkah ini secara terperinci lagi. Okey. Kosakata bahasa Inggeris ya. Okey, Encrypt aplikasi Random Word ini kita boleh dimuat turun dari Play Store dan saya telah memilih aplikasi ini sebab murid saya mereka belajar matematik dalam bahasa Inggeris. So saya memilih aplikasi Random Word. Okey, apakah feature dalam Random Word aplikasi ini ialah pertama, murid boleh melihat kosakata bahasa Inggeris dengan ejaan yang betul. Kedua, mereka boleh memilih perkataan, jenis perkataan yang mereka hendak. Contohnya verbs, nouns dan adjectives. Di sini mereka belajar tentang perkataan dalam bahasa Inggeris dengan ejaan yang betul. Dan ketiga pula, apa-apa yang perkataan yang mereka generate di sini boleh disimpan dalam aplikasi ini untuk kegunaan seterusnya atau lain hari. Okey, selepas mereka dapat generate perkataan ini, mereka akan menggunakan card and crib numbers seperti yang ditunjukkan ini. Card and crib numbers ini saya telah mula menggunakan dalam kalangan murid saya pada tahun lepas, iaitu di kitaran pertama. Okey, dari kitaran pertama saya mendapati bahawa ada satu kekurangan dalam kad saya, iaitu dalam kad ini tiada nombor sifar dinyatakan. So maka nombor yang pelajar bentukkan itu tiada nombor sifar. So ini menjadi satu kekurangan dalam card and crib number pada tahun lepas. Bagi menambah baik. Bagi menambah baikkan card and crib numbers ini, saya telah menjalankan kitaran kedua pada tahun ini
Assalamualaikum. Dan ini merupakan encrypt card numbers bagi selepas kitaran kedua. Okey, dalam kad ini kita dapat lihat abjad bermula dari A hingga Z. Okey. Dan setiap abjad ini kita ada satu nombor. So setiap nombor ini pelajar akan menggunakan nombor ini untuk menukarkan words yang mereka created tadi. Okey. Apabila datang kepada alfabet abjad K, di sini adalah K merupakan abjad ke-10 sekiranya saya apa kita kata menginclude ini ya, sifar dalam sebagai A. So K menjadi abjad ke-10 dan dalam digit ini pelajar selalu tulis satu digit saja untuk setiap nilai tempat. Maka saya telah tukarkan yang ini kepada 1 iaitu, dan L pula kepada 2, M 3 dan seterusnya. So setiap pelajar saya mereka akan mempunyai card encrypt number supaya mereka senang untuk rujuk untuk membentukkan nombor seterusnya ya. Okey, contoh penggunaan card encrypt number ini ia adalah sangat mudah ya. Pertama, murid perlu menulis kosakata daripada aplikasi random word. So di sini saya bagi satu contoh iaitu perkataan friends. Okey, dengan menggunakan perkataan tersebut, mereka menggunakan card encrypt numbers untuk menukarkan perkataan kepada nombor. So F dalam kad saya, dia gantikan dengan 5, R dalam kad saya digantikan dengan 8, I juga 8, E adalah 4, N adalah 4 dan seterusnya sehingga mereka complete. Menukarkan semua kepada nombor. Okey, sekarang apa yang mereka menggunakan? Apakah langkah seterusnya yang mereka akan gunakan dengan nombor ini adalah, okey, soalan yang cikgu bagi dalam kelas. Contohnya, tuliskan nombor dalam perkataan. Maka mereka menggunakan nombor yang mereka hasilkan sendiri untuk menjawab soalan mereka. Contohnya 5,800,000 sebegitulah. So, kenapa saya memilih kad ini? Sebab murid-murid mereka boleh menulis kosakata secara bersendirian dan juga menukarkannya kepada nombor, dan setiap murid mempunyai nombor-nombor yang berlainan dan yang nombor-nombor tersebut pelajar akan menggunakan untuk semua subtopik dalam tajuk pertama. Okey, ini merupakan beberapa words ya. Basket, contohnya perkataan basket, kita rujuk pada card encrypt numbers di sini. B adalah 1, A adalah sifar, S ialah 9 dan seterusnya. So apabila murid-murid mereka kita dapat tackle murid itu dari permulaan kelas, maka mereka akan mengikuti rancangan yang kita buat pada hari itu dan mereka dapat memahami apa yang cikgu ajar. Tapi kalau kita tidak menggunakan selalunya proses apa yang berlaku di kelas, yang kerap kali kita boleh lihat ialah kita akan menulis soalan ataupun nombor-nombor di papan putih ataupun kita photostat bagi saja nombor kepada murid dan murid menggunakan nombor itu dan menjalankan aktiviti pada dalam PDP pada hari itu. Tetapi dengan menggunakan card encrypt numbers, murid-murid ni mereka boleh membuat koleksi nombor. Kalau murid-murid saya ni mereka ada bank nombor, selalu kita ada bank soalan, tapi murid-murid saya mereka ada bank nombor di mana mereka collect banyak nombor, mereka simpan dalam satu buku, mereka tulis senaraikan semua dalam satu buku dengan menukarkannya dari bahasa yang tadi itu, dari random word mereka tukar kepada sebegini dan mereka simpan untuk proses pengajaran kita pada hari-hari yang seterusnya. Di sini kita dapat tackle murid tersebut pada permulaan kelas. Okey, apakah topik-topik lain yang kita boleh menggunakan encrypt numbers ini? Encrypt numbers ni dia merupakan satu kad yang sangat umum.
So kita boleh menggunakan dalam banyak aktiviti dalam matematik. Okey, contohnya menyebut nombor dan menulis nombor dalam perkataan. So kalau kita suruh pelajar itu menyebut nombor, takkan mereka tak faham. Kenapa tak faham? Sebab mereka tidak minat, tidak menunjukkan minat mereka. So yang dengan menggunakan cut and click number, kita dapat tackle pelajar tersebut, suruh mereka cari satu perkataan. Kalaulah sekiranya kita tak ada aplikasi random word, apa yang saya akan selalu buat adalah saya akan minta pelajar mengambil buku teks bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia, suruh mereka keluarkan perkataan lima huruf macam tu, dan mereka akan menukarkan perkataan tersebut kepada nombor. Dan sewaktu mereka menjalankan langkah tersebut, mereka sudah menunjukkan minat mereka dan mereka hendak they will be focus. Mereka akan tunjuk fokus mereka untuk perkara seterusnya yang cikgu nak hendak ajar. Okey, lagi topik matematik lain yang kita boleh cover ialah menulis nilai digit, nilai tempat, cerakinkan nombor, pembundaran, membentuk ayat matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang betul. Okey. Di sini pelajar juga dapat berfikir secara logik di mana mereka sendiri membentukkan ayat matematik tambah dan tolak. Okey, dalam tolak pula mereka perlu mengetahui konsep di mana nombor nilai besar tolak daripada nombor nilai kecil. So the big number must comes, the value of the big number must comes in front. So yang ini kalau kita beberapa kali ulang beritahu mereka pun, sometimes mereka tidak dapat memahami apa yang cikgu ajar. So apabila mereka sendiri membentukkan ayat matematik tersebut, maka mereka boleh ingat pada masa yang lama dan selalu mereka boleh buat dengan betul. Okey, ini merupakan satu contoh soalan. Contoh soalan macam kita boleh bagi sebagai pentaksiran. Okey, A dikira sebagai sifar, B adalah 1, F 5, L 2 dan S adalah 9. Okay, the first one, change the word ball into numbers. Okay, di sini pelajar mereka akan fikir B ni adalah 1, A adalah sifar, mereka hanya ambil nombor tersebut dan tulis balik. Yang perkara ini akan membantu pelajar-pelajar yang belum menguasai TP 4 dan 5. Kita boleh membantu pelajar tersebut untuk memikat mereka, menarik perhatian mereka dalam mata pelajaran matematik. Sebab yang ini adalah perkara yang sangat mudah untuk mereka. Hanya ambil nombor, lepas tu salin. Itu saja. Dan seterusnya, change the word false into numbers. Okay, kita tengok ya. Okey, 50229. Okey, pada dalam soalan C pula, find the difference between two numbers. Di sini mereka akan menggunakan konsep matematik, penolakan dalam matematik, di mana nombor nilai yang besar tulis atas, lepas tu nombor nilai kecil tulis bawah. Dengan menggunakan cut and click number, saya tidak ajar mereka untuk menulis ini dalam bentuk sebegini. Saya hanya memberi arahan kepada mereka. So nilai besar cari sendiri, nilai yang kecil cari sendiri, lepas tu tulis. Mereka akan tulis dan selesaikan. Okey, bagi mengumpul data dalam kajian ni ya, saya telah memilih menggunakan 3, iaitu pertama ujian pra dan pasca. Saya hanya memberi 5 soalan. 5 soalan ini saya memfokuskan kepada menulis nombor dalam perkataan. Itu je saya fokuskan untuk murid-murid tahun 6 sebab nombor dia sangat panjang. Dia sampai digit dia sangat panjang sehingga million. So ramai pelajar mereka tidak kuasai sehingga million. So saya mengambil inisiatif ini untuk memikat pelajar-pelajar yang berada yang TP aras rendah ini untuk mereka memberi fokus kepada PDP saya. Okey, ini merupakan keputusan ujian pra dan pasca. Okey, yang ini merupakan pemerhatian daripada bilik darjah dan juga hasil kerja murid ya. Hasil kerja murid saya
yang mereka dapat membentuk nombor dan juga menulisnya dalam perkataan dengan betul. Dan kalau tengok yang gambar ketiga ni, murid ini dia berada dalam TP3 dan dia dapat menulis sehingga 70 perkataan, tetapi perkataan yang ditulis tu memang tak betul, tapi dia ambil inisiatif sendiri untuk menukarkannya kepada semua nombor. Dan kalau tengok dia punya penulisan pun ada juga yang penambahbaikan saya jalankan di sini. Ada perkataan yang missing, tapi dalam satu hari dia boleh siap sampai 70 perkataan. Yang ini menunjukkan minat pelajar tersebut dengan menggunakan encrypt number card ini. Okey, ini merupakan bank nombor murid-murid saya di mana mereka tulis semua nombor perkataan, dan perkataan ini ada murid mereka tidak dapat menggunakan random word, so ada yang menggunakan Google, mereka mencari dalam Google, dan juga mereka menggunakan buku teks bahasa Inggeris dan bahasa Melayu untuk menulis perkataan-perkataan ini. Dan hasil kerja murid ini menyelarakan sebanyak 60 kosakata bahasa Inggeris dan mereka menukarkannya semua kepada nombor. Okey, apa yang saya perhatikan dalam bilik darjah semasa saya memperkenalkan card encrypt number ni, dan saya mendapat banyak soalan daripada murid-murid. At the first time saya memberi penerangan kepada murid tentang ini, dan seterusnya apabila mereka mula menggunakan yang ini, mereka mengutarakan banyak soalan. Yang pertama, cikgu, saya sudah dapat nombor, apakah langkah seterusnya? So yang ini semua soalan yang ditanya oleh anak-anak murid saya, dan berapa kosakata saya boleh hasilkan. Yang betul ke tak betul, at least he's doing something in maths class, and yang ini merupakan satu achievement kepada saya di mana mereka tidak berasa bosan di kelas. Mereka buat sesuatu di kelas saya. Dan cikgu, bolehkah saya hasilkan kosakata dalam bahasa Melayu? Lagi soalan yang mereka tanya, bolehkah saya membantu kawan saya menukarkan perkataan kepada nombor, dan mereka juga membantu rakan sebelah mereka sesiapa yang tidak tahu menggunakan encrypt card ini. Dan ada juga murid tanya, bolehkah saya menghasilkan banyak kosakata di rumah dan tukarkannya kepada nombor? Dan ini adalah hasil kerja murid, iaitu yang macam tadi tunjukkan, bank nombor yang pelajar-pelajar created. Dan ada juga murid tanya saya, cikgu boleh tak nama saya ni tukarkan kepada nombor? So dia punya thinking tu, dia punya thinking tu level dia lain, sebab saya tak berfikir tentang nama tu boleh tukar, sebab saya hanya berfikir kepada 6 digit, 7 digit, 5 digit saja. Tapi ada juga pelajar bertanya kepada saya soalan sebegini. So soalan-soalan ini semua menunjukkan bahawa murid-murid saya, mereka menunjukkan minat dalam subjek matematik semasa saya menggunakan card encrypt. Dan setiap murid sehingga saya habis topik pertama ni, memang pelajar itu mempunyai card encrypt number bersama mereka, dan senario dalam kelas matematik saya menjadi seronok dan berhibur. Mereka kalau the first 15 minutes, 10 minutes, memang mereka akan menukarkan perkataan atau bahasa perkataan kosakata tersebut kepada nombor, dan seterusnya baru saya akan masuk ke PDPC saya. Okey, saya juga ada buat satu temu bual bersama beberapa orang murid, dan hasil temu bual ini mereka apa yang feedback daripada mereka adalah mereka kata mereka berseronok membuat latihan, dan mereka berasa dapat menunjukkan minat mereka untuk membentukkan nombor sendiri selain guru yang memberikan nombor. Dan bimbingan guru bagi card encrypt number ini, apabila mereka menggunakan di bilik darjah, bimbingan guru adalah pada tahap yang sangat minimum, sebab bagi the first 15 minutes murid sendiri mereka dapat kontrol kelas itu, dan mereka dapat membentukkan nombor-nombor dan bersiap sedia untuk masuk ke PDPC kita.
Okey, apakah hasil dapatan kajian yang saya lakukan ini? Semua murid saya dapat melibatkan diri secara aktif dalam PDPC matematik saya sepanjang topik yang pertama saya jalankan, dan mereka tidak berasa bosan sewaktu saya mengajar matematik di bilik darjah. Mereka mempunyai satu keinginan yang boleh tentang topik matematik yang seterusnya yang hendak saya mengajar. Dan apa yang saya lihat ialah mereka juga dapat mempelajari kosakata baharu dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Contohnya, pelajar saya kalau mereka menulis kosakata tersebut, sekiranya mereka tak tahu maksud, mereka datang jumpa saya dan tanya, "Cikgu, apakah maksud perkataan ni?" So saya akan tanya mereka, "Dari mana you dapat kosakata ni?" So dia kata either from the random word application ataupun dari Google lah macam ni. So saya suruh mereka cari maksud dia dalam kamus. So di sini pelajar tersebut mereka dapat melibatkan diri secara aktif dan juga mereka mengeksplor sendiri untuk membelajar sesuatu yang baharu, bukan sahaja bagi bahasa matematik, dan juga mereka dapat belajar perkara kosakata baru dalam bahasa juga. Dan aktiviti ini lebih berpusatkan kepada murid. Okey, penggunaan encrypt numbers ini bukan sahaja saya gunakan untuk murid-murid tahun 6. Pada permulaan pengenalan bagi kad ini, saya menggunakan untuk murid tahun 6, dan seterusnya saya juga memperkenalkan encrypt number ini kepada murid-murid dari tahun 3 hingga 6, dan mereka boleh mengaitkan dengan kosakata bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu seperti mana saya beritahu tadi, dan mengikut silibus di dalam buku teks mereka. Dan ia merupakan boleh menggunakan aplikasi lain juga selain daripada random word, sebab dalam Play Store ni memang banyak aplikasi, ya ada banyak aplikasi, dan saya sudah try beberapa aplikasi. Tetapi aplikasi random word ini dia lebih menarik untuk digunakan, dan perkataan yang di-generate itu kita boleh simpan dalam aplikasi ini. Ini merupakan satu advantage lah kita gunakan random word application. Dan seterusnya ia juga boleh diselitkan dalam PDPC bahasa dengan cara kita memberikan nombor kepada murid dan juga meminta murid menukarkannya kepada perkataan. So kita juga boleh menggunakan dalam PDPC lain juga. Okey, sebagai penyebarluasan encrypt number ini, saya telah membentangkan inovasi ini atau perkongsian ini dalam pembentangan di Kolokium Pendidikan dan Inovasi Kebangsaan pada tahun lepas, dan juga dalam perkongsian amalan terbaik sekolah-sekolah DLP di Negeri Sembilan pada tahun lepas. Dan saya juga mengkongsikan yang perkara ini kepada card encrypt number ini kepada rakan-rakan guru matematik saya di sekolah, supaya semua guru dapat menjalankan aktiviti ini di bilik darjah, dan mereka memberi respon yang baik. Daripada saya mendapat respon yang baik daripada guru-guru saya, di mana pelajar tersebut memang suka menggunakan card encrypt numbers. Selain kita menulis nombor di papan putih, yang ini merupakan satu teknik yang memang baharu kepada pelajar, di mana mereka dapat mengeksplor sesuatu baharu dalam matematik. Secara kesimpulannya, encrypt numbers ini merupakan satu inovasi yang saya harap ia dapat membantu guru-guru matematik untuk mengelakkan masalah kebosanan murid dalam bilik darjah. Dan ia merupakan satu aktiviti yang berpusatkan murid dengan menggunakan kaedah ini, ya. Dan senario kelas kita memang ia akan menjadi seronok dan berhibur jika kita mula menggunakannya, dan murid dapat memberi sepenuh perhatian semasa PDPC kita dijalankan. Dan fikiran kreatif murid juga dapat dicungkil apabila unsur didik hibur di sebegini diselipkan dalam PDPC matematik kita. So ini merupakan card encrypt number. Sekiranya guru nak, cikgu boleh
boleh muat turun ya. So cikgu boleh gunakan kad ini di kelas. Memang murid-murid akan menunjukkan minat mereka dalam PDPC. Okey, sekian itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Riwashini. Pantas Cikgu bergerak dari slide ke slide ya. Okey, terima kasih. Memang menarik konsep yang Cikgu guna pakai dalam perkongsian ni iaitu konsep bank nombor. Saya memang tertarik dengan konsep tu. Sekiranya kita dapat sediakan bank nombor ni di dalam kelas, ini juga boleh diguna pakai setelah pelajar habis menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Jadi waktu lebih tu dia boleh gunakan untuk menyelesaikan konsep bank nombor ini. Bagus dan tahniah kepada cikgu, dan saya juga suka dengan konsep di mana cikgu kaitkan dengan kosakata bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bukan saja mereka dapat belajar matematik, tetapi dalam masa yang sama mereka juga dapat belajar perkataan, perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Tahniah ya Cikgu Riwashini atas perkongsian ini. Terima kasih Puan. Baik, kita buka kepada sebarang soalan. Jika ada soalan, kalau cikgu hendak tulis di ruang chat pun boleh. Baik cikgu, berkaitan dengan recording. Recording ini setiap perkongsian dalam CDL hands-on boleh dilihat semula dalam link Connecting Dots Learning CDL. Cikgu boleh lihat semula dalam Connecting Dots Learning. Memang akan dirakam dan disimpan di sana. Semua perkongsian yang berkaitan dengan CDL ada dalam simpanan kami di situ. Bila-bila masa saja cikgu boleh lihat kembali. Baik, berkaitan dengan perkongsian hari ini, jika ada sebarang soalan, Cikgu Riwashini sedia untuk menjawab dan membantu. Baik, jika tidak ada sebarang soalan, mohon semua peserta untuk on camera supaya kita dapat capture program hari ini. Puan, satu Ada satu soalan Cikgu Riwashini sebentar ya. Ni, sekiranya topik bahagi. Okey. Menggunakan perkataan yang panjang, cara penyelesaian macam mana? Dari Cikgu Izzati. Okey, yang cut and click number ini bukan untuk, kita tak ada cara penyelesaian. Okey, cut and click number ini merupakan satu di mana kita tackle murid untuk masuk atau mereka menunjukkan minat mereka sebelum kita memulakan PDPC kita. So kalau kita nak membentukkan ayat matematik dalam bahagi boleh, tapi cara penyelesaian tak ada dalam kad ini. Yang ini adalah sebagai didik hibur di mana kita menarik perhatian pelajar untuk PDPC kita. Baik, terima kasih Cikgu Riwashini. Ya, yang ini hanya untuk didik hibur ya. Untuk memastikan pelajar kita masih ada bersama kita dalam kelas sepanjang PDP kita di dalam kelas. Terima kasih atas soalan tu dan terima kasih atas jawapan yang telah diberikan. Baik, terima kasih Cikgu Izzati. Jika tidak ada sebarang soalan, kita teruskan dengan sesi gambar. Encik Izzuddin. Okey, insyaAllah untuk guru-guru yang ada join hari ini boleh buka gambar masing-masing. Jadi di dalam ni ada 6 slide. So saya akan screenshot 6 slide. Ya. Okey, saya kira 3 untuk setiap slide. Slide pertama.
Baik. 1, 2, 3. Alright, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, baru ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Kelima, 1, 2, 3. And lastly, 1, 2, 3. Alright. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Untuk minggu depan, siri 6, kita ada satu lagi perkongsian yang menarik. Teknik soja penulisan karangan autobiografi yang akan dikongsikan oleh Cikgu Visalani Rajendran dari SJKT Port Dickson juga. Semoga kita akan sama-sama berkongsi ilmu dengan Cikgu Visalani. Teknik soja ialah akronim soalan dan jawapan. Teknik ini membantu murid lemah menulis karangan autobiografi. Murid akan membiasakan diri dalam menulis karangan autobiografi dengan soalan dan jawapan yang akan ditulis. Murid akan lebih mahir dan pantas bertindak setelah membuat latihan. Teknik ini membantu murid lemah lulus bahagian karangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dapat bersama-sama lagi minggu hadapan pada waktu yang sama. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Sekian, terima kasih.